Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Hari ini ialah hari ketiga kita berada di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Alhamdulillah anda semua dapat bersama luangkan masa dengan kami untuk sesi Sihat Ramadan dan Cantik Syawal. Semoga anda semua akan dapat bersama kami hingga ke akhir rancangan ini yang mengambil masa lebih kurang 40 minit. Hari ini kita ada dua sesi. Sesi yang pertama ialah tips untuk sihat dan cergas untuk kita beribadah di sepanjang Ramadan ini, iaitu kita tahu kita perlu berpuasa dan insya-Allah tersediakan untuk solat tarawih. Dan sesi kedua ialah tips untuk sihat dan cantik di Syawal yang akan datang ini. Saya Dr. Nozaini, saya adalah hos anda untuk sesi yang pertama di mana kita akan perhatikan apakah tips yang kita boleh berikan untuk sihat dan cergas di sepanjang Ramadan. Okay, apa masalah biasa kita hadapi apabila kita berpuasa? Kita pasti tidak makan dan minum. Yang paling ketara kita akan merasa haus, ya, bermaksud kita kekurangan air. Dan bila kita kekurangan air, kita juga biasa mendapat sakit kepala, mengantuk, dan kadang-kadang tu mungkin bad mood, ya. Tambah-tambah lagi sekarang di musim PKP ni kita terpaksa lakukan semuanya di rumah, ya. Kerja pun di rumah. Perlu menjaga anak-anak yang kecil, siapa yang ada anak kecil dan juga siapa yang ada anak besar, terpaksa juga kita memantau anak kita melakukan kerja sekolah. Jadi semua ini boleh menambahkan stres kepada kita. Ya, jadi kita sekarang nak tengok apa tips yang kita boleh berikan pada anda semua, ya, untuk kita dapat kesihatan yang optimum. Sebenarnya ada 3 perkara yang kita perlu ataupun ada 3 perkara yang menyokong kesihatan kita. Yang pertama ialah tabiat pemakanan. Yang kedua ialah pilihan gaya hidup dan yang ketiga sebenarnya suplemen juga dapat membantu kita mengimbangi apa-apa yang kekurangan dalam badan kita. Yang pertama, tabiat makanan adalah berkenaan dengan jangan terlepas juadah sahur. Sahur ini adalah satu perkara yang sangat penting dalam kita punya rutin untuk berpuasa, ya. Yang pertama, ia sebenarnya membekalkan makanan untuk kita lalui satu hari. Yang berpuasa itu yang mengambil masa lebih kurang 13 jam. Jadi satu masa yang agak lama, ya, sebelum kita berbuka di waktu maghrib nanti, ya. Jadi kita perlukan ada sumber tenaga, bekalkan tenaga yang cukup untuk kita lakukan aktiviti tersebut. Dan juga sebenarnya dalam agama kita pun ada sunnah hadis Nabi SAW nyatakan bahawa satu hadis yang bermaksud, ya, bersahurlah kamu, sesungguhnya pada sahur itu terdapat keberkatan. Ya, dan juga ada hadis menyatakan bahawa bersahurlah walaupun dengan seteguk air. Itu menunjukkan bahawa sahur itu sangat penting, ya. Jadi jika kita ada masalah untuk menyediakan makanan sahur, ya, paling kurang minum air, makan kurma, dan kita juga boleh cadangkan kepada anda satu pemakanan gantian, ya. Di sini kita ada trim shake yang ini adalah memberikan bekalan yang nutrisi yang cukup untuk satu hari, ya. So, anda juga yang mungkin masalah menyediakan sahur boleh mengambil trim shake ini dan sama ada ia diambil secara persendirian sahaja ataupun juga boleh tambah dengan sayur-sayur dan buah-buahan, ya, yang kita perlukan. Okey, dia sangat mudah untuk digunakan, ya. Seterusnya, berkenaan dengan yang kedua, semasa iftar. Jadi kita tahu waktu nak berbuka puasa ni macam juadah yang ada di kepala kita, ya. Yang paling penting untuk kita pilih makanan yang sihat, ya. Dan kita biasa juga memulakan kita punya iftar dengan makan kurma, minum susu dan juga kuih-kuih manis, ya. Juga menjadi kebiasaan kita memakan kuih-kuih manis. Jadi sangat penting untuk kita memilih kuih yang sesuai. Jangan terlalu manis, jangan terlalu banyak, ya. Sebab kenapa, ya? Sebab jika kita makan kuih yang terlalu manis dengan banyak, sebenarnya badan kita mempunyai tahap apa kita panggil, dia boleh detect, ya, kita punya tahap kekenyangan, ya. Di mana kenyang itu sebenarnya bukan kenyang dari segi nutrisi tapi kenyang dalam segi darah, ya. Maknanya kita dapat signal yang badan kita telah cukup kenyang, ya, sebab dia mempunyai kalori yang tinggi tapi sebenarnya kita tidak mempunyai nutrisi yang cukup. Jadi dengan itu mungkin kita biasa alami, kita rasa mengah, kita minum air, tapi sebenarnya kita belum makan dengan makanan yang betul lagi tapi kita dah cukup kenyang. Jadi ini adalah satu perkara yang kita perlu jaga supaya kita mengambil pemakanan yang cukup zat, ya, yang kita perlukan sebab satu hari kita telah berpuasa.
Dan seterusnya juga jika kita pergi ke bazar Ramadan, sekarang bazar Ramadan kita tak pergi, mungkin bazar Ramadan datang kepada kita, semuanya dekat fingertips ya. Jadi dengan itu kita perlu mengawal supaya kita milih pemakanan yang sesuai, jangan milih terlalu banyak yang bergoreng. Ya. Dan juga berkenaan dengan air, pasti jangan minum air yang berkarbonat, air bergas ya, sebab air itu mengandungi gula yang sangat tinggi. Dengan itu kita akan merasa lebih haus dan kita akan minum air kosong untuk menghilangkan haus itu. Dengan itu kita merasa kenyang. Jadi perut kita sudah tak cukup ruang ya untuk kita isikan dengan makanan yang betul. Jadi jaga minuman yang cukup tapi minuman yang betul, yang bagus ya. Seterusnya dengan itu adalah berkenaan dengan tabiat pemakanan. Seterusnya kita pergi kepada pilihan gaya hidup ya. Dan kepada anda yang biasa melakukan senaman, boleh teruskan senaman yang anda lakukan, tapi perlu kira waktu manakah yang sesuai untuk anda bersenam, sebab kita terdapat makan dan minum ya. Dan juga perlu fikirkan tentang intensiti senaman tersebut ya. Jangan buat terlalu intensif, nanti badan kita akan sangat stres sebab kita tengah lapar sebenarnya. Jadi bagi anda yang biasanya tidak melakukan senaman, mungkin juga boleh mulakan dengan lakukan sedikit exercise yang mudah ya, ringan jika kita ada masa. Jadi sangat penting untuk jaga untuk kita lakukan senaman yang sesuai ya dengan waktu kita. Dan juga tidur ya, kita akan melakukan ibadah pada waktu malam. Jadi bagi anda yang melakukan ibadah waktu malam juga perlu meneliti ya tentang waktu tidur yang diperlukan ya. Okey. Seterusnya kita ingin melihat kepada, tadi kita sebut yang ketiga adalah suplemen. Apakah suplemen yang kita boleh tambah kepada pemakanan kita ya supaya kita kekal sihat dan cergas di sepanjang Ramadan ini. Okey, kita kenalkan dulu suplemen pertama iaitu tea green ya. Tea green ini sangat bagus sebab ia mempunyai antioksidan yang tinggi. Dengan itu kita dapat atasi masalah radikal bebas yang ada dalam badan kita. Apakah itu radikal bebas? Sebenarnya radikal bebas ialah hasil sampingan daripada proses pengolahan makanan untuk menjadikannya tenaga. Jadi kita dapat radikal bebas ini daripada persekitaran, ada pencemaran udara, dan sebenarnya badan kita juga menghasilkan radikal bebas ya. Bagaimana badan kita menghasilkan radikal bebas? Bila badan kita stres. Ya. Jadi jika kita ada perubahan gaya hidup, kita ada perubahan cara pemakanan, terutama sekali kita bulan puasa kita tak makan, jadi badan kita menunggu makanan waktu pagi, menunggu makanan waktu tengah hari seperti biasa makan ya, terutama pada minggu pertama kita puasa ya. Dan pada minggu akhir kita puasa, badan kita sebenarnya telah agak lemah, agak letih lah ya. Jadi dengan itu badan kita mengeluarkan radikal bebas bila badan kita stres, tambah pula jika kita melakukan exercise. Jadi kita perlu bagi nutrien supaya badan kita tidak mempunyai radikal bebas yang berlebihan. Jika radikal bebas berlebihan dalam badan kita melebihi tahap antioksidan dalam badan kita, maka kita ada oxidative stress dipanggil ya. Jadi kita perlu bekalkan diri kita dengan antioksidan yang bagus, di mana sebenarnya radikal bebas ini apakah kerjanya? Radikal bebas ialah dia tidak cukup satu elemen dalam dirinya, ia tidak stabil. Dengan itu dia akan mengambil elektron daripada sel kita yang sihat. Dengan itu sel kita akan menjadi tidak sihat. Itu menyebabkan sel kita rosak ya. Jadi dengan itu kita perlu bekalkan badan kita dengan antioksidan yang tinggi supaya dia berkawan dengan radikal bebas ini supaya tak kacau sel kita ya. Okey. Jadi seterusnya, apakah sumber antioksidan? Antioksidan sebenarnya kita boleh dapati daripada pemakanan asal kita. Ya, kita ada sayur-sayur dan juga buah-buahan yang membekalkan kita dengan vitamin C dan vitamin E, dan juga kita ada phytonutrien ya dalam kita punya sayur-sayuran. Jadi itu kita boleh dapati daripada sumber asli. Walau bagaimanapun kita mungkin tidak dapat mengambilnya dengan secukupnya yang diperlukan oleh badan kita. Oleh itu kita perlukan suplemen. Jadi di sini tea green adalah satu suplemen yang mempunyai antioksidan yang sangat kuat ya. Ia mengandungi 97% polyphenol yang mana 65% daripadanya adalah catechins. So ini adalah jenis-jenis antioksidan yang badan kita perlukan
Sebab badan kita perlukan antioksidan yang tertentu untuk melakukan fungsi badan yang tertentu. Ya, jadi kita perlu pilih sumber antioksidan yang sesuai. Ya. Dan tigrin ini juga selain daripada antioksidan yang tinggi, ia adalah juga 95% bebas daripada kafein. Jadi bagi anda yang tidak boleh mengambil kafein, ya tidak ada masalah because tigrin ini tidak mempunyai kafein. Ya. Dan ia juga mempunyai ketersediaan yang tinggi. Apa itu ketersediaan yang tinggi? Apa itu ketersediaan? Itu adalah sebenarnya satu aspek di mana badan kita boleh menyerap sumber-sumber nutrition pada badan kita. Jadi jika kita mengambil sesuatu yang ketersediaannya tidak tinggi, maknanya badan kita akan kurang menyerap nutrition yang ada dalam yang diperlukan, ya. Dan kita di sini setiap suplemen ini telah melalui proses saintifik. Ini secara mudahnya menunjukkan graf, ya, untuk tigrin ini, apakah nilai ketersediaan yang ada pada tigrin, iaitu peratusan yang boleh diserap. Ia adalah lebih tinggi jika kita bandingkan dengan teh hitam ataupun teh hijau yang lain, ya. Jadi ia sangat bagus. Dan juga tentang di sini kita buat perbandingannya sebab kita biasa punya tanggapan bahawa bila kita sebut antioksidan, kita hanya nampak vitamin E dan vitamin C. Jadi kita cuba dapatkan pemakanan yang tinggi vitamin C dan vitamin E. Ya. Jadi kalau kita comparekan graf ini di mana satu kajian telah dibuat tentang perlindungan antioksidan oleh tigrin. Jadi kita perhatikan tigrin grafnya adalah sangat tinggi dibandingkan vitamin C dan vitamin E. Dengan itu, jika anda ada juga mengambil vitamin C dan vitamin E, boleh tambah dengan tigrin. Dan kita perhatikan bahawa sebenarnya jika kita ambil vitamin C dan E, kita tambah itu, dia punya tambahan itu tidak akan mencapai tahap kepada tigrin. Dia punya graf, ya. Sebab untuk kita proses, kita akan kehilangan sebahagian daripada vitamin C dan E itu dalam proses dalam badan kita lah, ya. Jadi dengan itu campur C campur E tidak bersama dengan tigrin. Ya, itu maksudnya di situ, ya. Okey, jadi siapakah yang perlu mengambil tigrin ini? Untuk individu yang prihatin terhadap kesihatan sel dalam jangka masa yang panjang. Jadi jika kita kena fikir badan kita nak pakai badan kita ni selama berapa tahun, ya. Jadi kita perlu pastikan sel kita sihat sepanjang waktu tersebut. Jadi jika kita perhati tentang perkara itu, dan maka tigrin ini adalah sangat penting untuk diambil, ya. Dan juga untuk individu yang mempunyai gaya hidup yang sibuk, tekan atau sering terdedah pada pencemaran. Ini berkaitan dengan kita punya radikal bebas yang kita sebut tadi, sebab badan kita secara langsung juga akan mengeluarkan radikal bebas jika kita berada dalam keadaan tersebut, ya. Okey. Dengan itu kita settle diri kita berkenaan dengan masalah radikal bebas yang ada dalam badan kita dengan pengambilan tigrin. Seterusnya, apa lagi masalah kita pada bulan puasa? Kita kurang tenaga, ya, sebab makan dah kurang, so kurang tenaga, ya. Kita perlukan tenaga yang banyak sekarang ini. Nak buat kerja kat rumah, nak masak kat rumah, nak jaga anak, seterusnya. Jadi Codimax adalah satu suplemen yang dapat membekalkan tenaga yang bagus kepada kita di waktu ini. Ia dapat meningkatkan kecergasan dan stamina. Codimax ini menyertai Cordyceps sinicilia yang telah diiktiraf oleh kerajaan China. Dan cara perprosesan Codimax ini ditanam dan diekstrak mengikut proprietary produk ini, proprietary company ini. So dia very spesifik, ya. Dan ia mempunyai bahan aktif yang sangat tinggi. Dan ia adalah bebas daripada bahan perangsang. So itu yang sangat penting sebab kadang-kadang juga kita ada produk di luar yang memberikan kita tenaga sebab dia mempunyai bahan perangsang. Jadi itu kita mesti pastikan, kita mesti elakkan, ya. Dan ia telah terbukti berkesan di kalangan orang dewasa yang sihat dan warga tua, individu yang aktif dan tidak aktif melalui beberapa kajian klinikal. Jadi semua produk ini telah melalui kajian klinikal. Jadi mana kita tak bincang di sini sebab dia mengambil masa yang panjang. Jadi siapakah yang boleh mengambil atau siapakah yang perlu mengambil Codimax ini? Adalah individu yang gaya hidupnya sibuk, ahli sukan, warga tua, siapa yang ingin meningkatkan kecergasan badan tanpa menggunakan bahan perangsang. Jadi itu yang kita stres, ya, kita mengambil suplemen yang sihat untuk diri kita. Sebab kita nak gunakan badan kita dalam jangka masa yang panjang, ya.
Okey, kita dah selesai berkenaan dengan masalah kita berkenaan dengan radikal bebas, masalah kita berkenaan dengan kurang tenaga. Seterusnya tentang tahap glukos dalam badan kita. Kenapa kita kata waktu bulan puasa darah glukos kita tidak stabil? Kita tak ada masalah glukos sebenarnya, tapi sebab kita tidak makan dalam waktu jangka masa yang panjang. So waktu petang kita punya tahap glukos dalam darah boleh jadi rendah. Dan tiba-tiba bila buka puasa kita makan. Jadi kalau kita tak kontrol makan dengan banyak, makan dengan makanan manis yang tinggi, jadi tiba-tiba kita ada spike dalam kita punya tahap glukos dalam darah. Jadi dia jadi tidak stabil. Ya. Jadi apakah yang kita perlukan untuk pastikan kita punya tahap glukos yang stabil? Sini berbalik kepada T-green. Kita ada graf di sini yang menunjukkan bagaimana minuman, teh ataupun air biasa, tahap peningkatan ya, tahap glukos dalam badan kita dengan masa. Jadi kita kosong, 4CY, 4CX itu kosong dalam masa 30 minit, 60 minit sehingga 120 minit, 120 minit ya, 2 jam. Bagaimana reaksi badan kita terhadap ataupun bagaimana kandungan glukos dalam badan kita jika kita mengambil T-green ataupun jika kita mengambil teh dan juga kita mengambil air yang lain. Jadi kita perhatikan T-green ini dapat mengekalkan tahap glukos yang stabil ya, dibandingkan dengan yang lain tu ia adalah tinggi kemudian dia akan menurun. Jadi itulah tidak stabil yang ialah kurang bagus sebenarnya untuk kesihatan badan kita secara keseluruhan ya. Okey, seterusnya kita dah cerita tentang T-green, Codimax dan kita juga walaupun kita cuba elakkan, kita sentiasa juga sebenarnya terpaksa lah atau banyak makanan kita jenis yang bergoreng ya. Jadi minyak-minyak yang kita ada dalam minyak yang kita gunakan untuk masakan kita mempunyai lemak omega 6 yang tinggi. Jadi kita perlukan hanya certain portion sahaja, omega 6 ini. Okey. Jadi bagaimana kita hendak kurangkan kuantiti omega 6 dalam badan kita? Okey, kita dapat lakukan ini dengan mengambil marine omega yang mempunyai minyak ikan yang tulen, mempunyai EPA dan DHA, itu adalah jenis antioksidan ya. Antioksidan ada banyak jenis ya. Dan mempunyai minyak krill ya. Dan di mana mempunyai fosfolipid dan astaxanthin yang tinggi, jenis antioksidan yang bagus ya. Dan ia mengandungi vitamin E dan juga mempunyai minyak lemon jadi untuk memberikan aroma yang menyenangkan, sebab nanti minyak ikan ni kurang senang dia punya bau ya. Okey, jadi itu adalah marine omega kita panggil, namanya marine omega. Dan apakah kebaikan marine omega ini? Marine omega ini kajian telah menunjukkan bahawa 36% dia dapat meningkatkan kekenyalan arteri kita sebanyak 36% melalui EPA dan 7% melalui DHA. Dan ini terutamanya sangat berkesan kepada pesakit yang mempunyai kencing manis ya. Sebab bila kekenyalan arteri kita turun, dia dapat juga menurunkan tekanan darah ya. Sebab dia lebih kenyal, so darah lebih mudah untuk melaluinya. Kalau dia keras dan dia akan dia susah untuk mengembang. Jadi dengan itu kita mempunyai tekanan darah yang tinggi. Dan dengan itu dapat mengurangkan jumlah trigliserida. Trigliserida ini sebenarnya adalah sejenis kolesterol ya dalam darah kita. Jadi di sini dapati secara kesimpulannya bahawa lemak marine omega, itu omega 3, EPA dan DHA dapat meningkatkan kekenyalan arteri kita dan dengan itu mengurangkan tekanan darah, di mana dia dapat mengurangkan jumlah kolesterol dalam badan kita dengan ketara ya. Ini kajian saintifik telah menunjukkan ini, perkara ini berlaku. Dan siapakah yang perlukan ini? Mereka yang ingin mencapai tahap optimum dari segi asid lemak omega 3. Ini adalah bagus untuk tujuan anti penuaan ya. So, semua orang nak sentiasa kelihatan muda walaupun umur kita sudah agak lanjut. Tapi penuaan ini juga bukan sahaja dari segi fizikal yang nampak luaran, tapi dalaman ya, supaya kita sihat ya. Dengan dan mereka yang mengambil makanan laut yang agak tinggi dalam 5 hingga 6 sejam dalam 1 minggu. Mereka ini juga penting untuk mengambil marine omega. Okey, seterusnya. Dengan itu kita telah memberikan tips optimum sihat dan cergas sepanjang bulan Ramadan, dan
Tapi kita perlu ingat bahawa kita bukan hanya hendak sihat dan cegah bulan Ramadan sahaja, kita hendak sihat dan cegah sepanjang hari, sepanjang tahun, di sepanjang umur kita. Okey. Dengan itu sangat penting kita menjaga tadabir pemakanan, pilih gaya hidup yang sihat dan mengambil suplemen yang betul, suplemen yang tidak mendatangkan bahaya kepada diri kita. Pastikan ia suplemen yang telah melalui proses saintifik yang telah terbukti keberkesanannya kepada kita semua. Okey. Dengan itu saya akhiri, saya berada di akhir sesi saya berkenaan dengan sihat Ramadan. Dan seterusnya saya persilakan Puan Sarah Sulaiman untuk membentangkan kepada kita sesi yang kedua, iaitu berkenaan dengan cantik dan ceria di Syawal ini. Puan Sarah adalah seorang profesional pekerjaannya, profesional, dan beliau adalah seorang yang sangat mengambil berat tentang keterampilannya. Jadi beliau adalah seorang yang sangat sesuai untuk menceritakan kepada kita bagaimana untuk sihat, untuk cegah, untuk ceria dan cantik di Syawal ini dan seterusnya di masa-masa yang akan datang. Silakan Puan Sarah. Okey, salam Ramadan ketiga hari ini. Saya juga akan mengingatkan anda semua bahawa kita semakin lanjut dalam Ramadan, kita akan juga menghadapi Syawal walaupun di rumah. Tapi kita mungkin kalau boleh mengambil peluang banyak masa di rumah untuk mencantikkan diri juga pada pagi Syawal untuk diri sendiri dan untuk selfie. So hari ini saya akan membawa anda macam mana untuk persiapkan diri untuk Syawal. So saya adalah, kenalkan diri saya, nama saya Sarah Sulaiman, dan saya akan kongsikan tips cantik Syawal. Okey, pertama kali saya akan bercerita tentang, boleh dengar tak? Boleh dengar? Okey, Trifasic White. Trifasic White ini adalah bagus untuk Syawal kerana ia akan memberi kesan yang sangat cepat. Bukanlah cepat dengan selamat. So ia adalah terdiri daripada beberapa komponen seperti cleanser, toner, essence dan juga daily matte lotion yang mengandungi SPF 15. Kita memerlukan SPF walaupun di dalam rumah. Okey. So set ini disarankan kepada kebanyakan kita mempunyai jeragat, pigmentasi, warna kulit tidak sekata, kulit yang kusam serta tumpuk penuaan, terutama apabila kita sampai pada umur 20-an, kita akan mendapat salah satu daripada faktor-faktor ini. Cuma kita patut membuat langkah yang seterusnya, iaitu menjaga daripada ia berlarutan. So macam mana kita telah mendapat, kita akan mendapat faktor-faktor ini adalah daripada stres, contohnya memasak sambil bercakap telefon. Nombor 2 atau menjawab Zoom. Nombor 2 adalah sinaran UV semasa menyidai baju ataupun aktiviti di luar rumah. Dan ketiga, hari yang penuh aktiviti daripada subuh sehingga ke tengah malam, contohnya dengan kerja dan kerja rumah dan kerja office. Yang keempat adalah faktor umur. Macam saya cakap tadi, semua orang makin berumur. Yang nombor 5 adalah perubahan hormon, terutama kepada ibu-ibu yang telah beranak, bersalin. Kebiasaannya hormon kita akan berubah sebab kita telah mengalami perubahan badan. Dengan nombor 6 adalah keradangan. So keradangan dalam badan yang kita tidak address akan menyebabkan ia terlihat pada permukaan kulit, kerana kulit adalah yang terakhir yang akan badan menunjukkan simptom. So kita nak beri attention kepada address ke isunya. Itu adalah cara-cara badan memberitahu kita adalah something wrong. Okay, so pigmentasi boleh berlaku disebabkan dua benda daripada rumusan daripada 6 faktor tadi, kita bagi kepada 2, iaitu faktor luaran yang macam sedia baju tadi dengan faktor dalaman. So ini adalah perangsang, which is yang menyebabkan terkeluarnya melanin yang akan menyebabkan punca-punca tadi, tona kulit tidak sekata,
pigmentasi, tumpuk penuaan, itu semua adalah puncanya daripada sinaran UV ataupun faktor stres yang akan menyebabkan signal badan menghasilkan melanin. So, melanin ni terkeluar ada 3 fasa. Fasa pertama adalah aktivasi, kedua adalah sintesis, ketiga adalah ekspresi. So, saya akan cakap nombor 1, 2 dan 3 untuk menyenangkan anda memahami proses ini, di mana proses pertama adalah perubahan warna kulit. Faktor aktivasi ini akan oleh sinaran UV tadi atau stres akan menyebabkan molekul melanin tu, melanosit asalnya, menjadi aktif. So bila dia aktif, contohnya dia terbangun, dia akan mengalami proses sintesis, iaitu proses nombor 2, di mana ia akan terus on auto mode menghasilkan melanin. So proses ketiga adalah ekspresi, di mana semuanya akan keluar pada permukaan kulit. So melanin yang telah terhasil di bawah kulit tadi akan dihantar ke atas kulit. So itu adalah apa yang akan anda lihat pada kulit anda. Itu adalah stage yang ketiga, ekspresi. So hari ini, kenapa saya perkenalkan triphasic white adalah kerana triphasic white akan dapat membantu kita address 3 stage ini, pertama, kedua dan ketiga. So ekspresi ni yang saya cakap tadi itu, ia adalah yang akan proses terakhir yang akan menunjukkan pada permukaan kulit. So 3 fasa pertama, 3 fasa melanin tadi adalah activation, synthesis dengan expression. So melalui cleanser triphasic white, dia akan terus mengadres isu ketiga, iaitu ekspresi pada kulit. Itu yang serta-merta sebab cleanser ni adalah pada permukaan atas kulit. So itu akan mengadres yang pertama sekali, iaitu ekspresi. Kerana bahan utama dia adalah kreatinin yang pelembab mutiara, yang menjadikan kulit kelihatan segar dan berseri. Yang kedua adalah toner. Toner ini sebenarnya proses yang sangat perlu. Proses yang sangat perlu di mana ia meminimumkan pengaktifan proses perubahan warna kerana dia ada Fatrax. So yang ni membantu tadi punya cleanser untuk ekspresi yang stage ketiga tu. Yang essence adalah untuk so apabila muka dah bersih, toner pun dah tolong aktivasi yang pertama, stage pertama. Essence ni akan menyerap terus ke dalam synthesis, which is the second layer kedua of the skin, yang akan menjadikan warna kulit lebih cerah daripada dalam. Dia juga kalau kita tak ada banyak pigmentasi dan kulit tidak sekata, dia boleh jadi spot treatment dalam rawatan spot untuk certain areas yang kalau anda nak treat sebelum raya. Sebab kadang-kadang kulit kita dia memang tak sekata, so ada bahagian yang boleh dirawat. So bahagian komponen utama adalah Brightex yang membantu menghalang pembentukan melanin pada stage sintesis tadi. So yang ketiga adalah yang boleh dipakai selepas toner, essence, iaitu lotion SPF. Lotion SPF ni dia akan membantu mengimbangi warna kulit dan kerana ia diserap terus setelah muka bersih, dan ia akan meminimumkan pengaktifan, which is stage yang pertama tadi. So dia akan terus meresap ke dalam dan meminimumkan pengaktifan yang berlaku di bawah kulit. Dan ia juga mengandungi UVA dan UVB, iaitu itulah yang punca pertamanya kenapa kulit akan mengalami melanin production, sebab UVA dan UVB ni. So yang ketiga, night cream. Night cream ni sangat penting kerana pada waktu malam kita tidur pada 8 jam, okeylah mungkin 6 hingga 8 jam. So dalam 6 hingga 8 jam ni sebenarnya banyak yang boleh dilakukan untuk kulit kita. So ia akan juga mengurangkan stres pada permukaan kulit, mengurangkan ketegangan sekali, dan ia akan menyasarkan pengaktifan, iaitu stage yang pertama tadi, supaya bila you kurang stres, pengaktifan pun akan berkurangan, pengaktifan melanin. So and then ini bahan utama dia adalah diacetyl boldenite. And then okay, seterusnya saya ingin menjemput Dr. Kartini yang menggunakan yang merupakan pengguna triphasic white untuk mengkongsikan pengalaman beliau dengan triphasic white yang menakjubkan. Silakan Dr. Kartini.
Selamat pagi semua. Saya Dr. Kartini daripada UiTM Shah Alam. Sekarang saya berusia 49 tahun. So, hari ini saya nak share macam mana pengalaman masalah jeragat pada muka. Saya sedari ada jeragat ni 4 tahun lepas bila muka saya menjadi hitam ataupun jeragat yang terlalu teruk, sehingga kan kawan-kawan ofis semua tegur, kenapa dengan muka awak, kenapa dengan muka awak. Saya rasa ini mungkin disebabkan salah penggunaan produk sebelum ni, menyebabkan kulit saya mungkin menjadi nipis dan sangat sensitif kepada UV. And then bila ramai sangat dah tegur, saya cubalah cari produk-produk lain yang boleh bantu. Dah banyak produk saya cuba. Pernah jumpa doktor pakar, doktor pakar yang beri macam-macam krim. And then pernah buat suntikan vitamin C, pernah buat laser. Tapi perubahannya ada, tapi terlalu sikit dan kosnya agak terlalu tinggi lah. Hingga satu masa saya dah rasa putus asa dan saya biarkan saja. And then satu hari kawan saya dalam satu office, Dato' Nur Zaini, dia memperkenalkan saya dengan Trifasic ni. And then saya kata okay, saya boleh cuba. And then bila saya cuba, dalam review 2 week saya dah nampak perubahan dia. Saya punya jeragat dah makin nipis. Dan saya yakinlah dan saya guna produk ini sehingga sekarang lebih kurang dah 5 bulan. Dan saya nampak banyak perubahan besar berlaku lah pada jeragat saya, terutama di bahagian pipi tu. Semakin berkurang dan muka pun agak glowing, agak cerah lah. Saya rasa itu saja yang dapat saya kongsi hari ini. Terima kasih. Okay, terima kasih Dr. Kartini untuk sharing. Okay, saya nak cakapkan terima kasih kepada semua yang telah dial in pada hari ini. Saya harap anda akan mengambil langkah untuk sihat dan cantik pada Ramadan dan juga Syawal untuk kita amalkan pada masa-masa selepas Syawal dan Ramadan dan juga MCO selepas ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini akan kita diamalkan supaya keluarga kita juga mengamalkan, kita dapat mengajar anak-anak kita benda-benda yang baik ini. Okey, saya akan teruskan untuk habiskan kita punya kecantikan pada Syawal ni. So selain daripada penjagaan harian yang ada 5 step untuk counter yang 3 aktivasi, sintesis dan ekspresi, kita boleh buat juga mingguan dengan 2 lagi komponen kepada Trifasic White ni untuk mendapat yang cerah secara menyeluruh dan lebih jangka lebih lama dengan sihat dan selamat. Ada Snow White Mask yang anda boleh pakai seminggu sekali atau 2 minggu sekali juga. Dan juga Insta Blank. Insta Blank ni adalah yang ketiga di mana ia adalah untuk bila kita nak make up, boleh juga memakai Insta Blank ni. Okay, so saya cerita pasal Ultimate Mask Snow White dulu. Dia mencerahkan kulit serta melembapkan. Sebenarnya kalau kulit kita tak lembap, which is moisturized, dia nak cerah tu memang agak sukar. Sebab dia tidak cukup air, contohnya di dry and dehydration. So kulit tu nak menjadi the best kulit, like discover the best you tu akan kurang. So Snow White Mask ni akan melembapkan dan juga mencerahkan pada waktu yang sama dan mengelakkan melanin bergerak kepada stage ketiga tadi, iaitu di atas. Sebab bila mask ni kita pasang lama sikit dan dia akan menyerap ke dalam kulit. So bahan-bahan utama dia adalah niacinamide yang akan menghalang melanin tadi dan meningkatkan kelembapan. So itu adalah yang pertama. So kalau kita tidak lembapkan kulit, memang melanin tu akan kekal di situ. Dan glutathione adalah antioksidan, ya, amino acid. Amino acid ni sangat famous pada untuk kecantikan. Dan collagen. So ini collagen daripada luar. Dan ascorbic acid adalah vitamin C dan peptides yang tu juga membantu collagen. So bila collagen cukup, kelembapan cukup, muka kita akan cerah secara semula jadi dan selamat. So seterusnya Insta Blank ini adalah jualan laris New Skin untuk kulit cerah berseri dengan selamat semula jadi dan segera.
Dan Instablank ini akan mengandungi pemutihan yang menyelesaikan hyperpigmentasi. So kalau contoh kita ada ekstra kawasan yang hyperpigmentasi, terlalu gelap, Trifasic white itu akan cover menyeluruh. So ini adalah macam spot treatment juga untuk kawasan yang kita nak tekan kulit dia. Dan so untuk dengan penggunaan konsisten, pemutihan akan berkekalan untuk jangka masa panjang. So niacinamide ni adalah benda yang sama tadi untuk melanin, menghalang melanin production pada aktivasi yang pertama, dan bisa bolol untuk melindungi kulit wajah daripada sinaran matahari yang pencemaran, dan glycerin juga kelembapan. So ini adalah key ingredient dia juga, kelembapan. So penggunaan dia kita goncang macam biasa, macam kita pakai kebanyakan produk yang kita pernah pakai sebelum ni, dan letak ke tapak tangan dan sapukan rata pada leher dan tangan. Contohnya leher kita kadang-kadang kita lupa dia tak sama colour dengan muka. So walaupun kita pakai tudung, tapi untuk feel good kita samakan je lah colour dia. So sapu sebelum solekan sebenarnya. So dia akan create base. So kalau sesiapa yang ada makeup base boleh ganti dengan Instablank sebab dia akan buat you glow bila you pakai makeup tu. Dan so sapukan dengan rata. So kalau boleh kita massage sikit kat muka, itu akan menyerapkan dia dengan lebih baik. So selepas kita pakai Instablank, kita akan pakai sunblock. Sunblock kadang-kadang datang dengan powder pun boleh juga, dan kita makeup macam biasa. Okay, so itu saja untuk Instablank saya. Sekarang saya akan menjemput Cik Nurul, iaitu pengguna Instablank yang memang cantik menawan, untuk mengkongsikan cara dia memakainya supaya anda pun boleh pakai dengan senang, ikut je. Okay, siapa nak rekod boleh rekod. Silakan Cik Nurul. Okay. Thank you Lovely Sarah. Apa khabar semua? Saya Nurul, berumur 31 tahun. So sekarang ni saya nak tanya, nak tak kulit flawless and glowing? Okay, kalau nak, type nak dalam chat box. Saya nak tengok siapa yang gorgeous. Tu saya nampak Kak Maznita kita. Siapa lagi nak? Okay, thank you. So, jikalau teman yang di hadapan saya pagi ni mempunyai masalah kulit, wajah kusam, tona kulit tak sekata, sunburn, jerawat, jeragat, so jangan malu sebab kita sama. I dengan you sama. Saya sebulan yang lalu ada masalah sebegini. So, back to our question. Macam mana kita nak tampil flawless, natural, glowing, less than 5 minutes? Okay, bila kita dalam keadaan tergesa-gesa, nak cepat, so saya selalunya buat satu perkara ni. Dia memang rahsia saya lah. So nak tahu tak? Saya pakai Instablank. Ini dah. Boleh nampak tak? Ini produk daripada NewSkin. Ia adalah sejenis produk yang boleh membantu merawat masalah-masalah tadi dan menjadi complement to your skincare and makeup look. So dia menyempurnakan amalan penjagaan wajah anda dan your makeup. Ini seperti Miss Sarah cakap tadi, Instablank ada treatment kulit, UV protection, penghadang kulit. So sebelum saya apply kat muka, saya nak tunjukkan kat teman-teman sekalian secara close up. Sekarang saya apply ke jari saya. Just a little bit. Okay. Then boleh nampak tak? Okay, kita tengok texture dia. You boleh tengok instantly ada macam shimmery glow kan, ada white tint. Itu hasil daripada milk, sebab dia ada milk base. Dia sangat hydrating, tak greasy, almost odorless. Almost odorless. So you boleh nampak tadi glitter shimmery tu adalah mica, iaitu ingredient yang memberikan natural glow effect. Menarik tak? Menarik kan? So apa lagi yang best? Macam Miss Sarah cakap tadi, dia ada niacinamide, iaitu vitamin B3, glycerin, bisabolol and titanium dioxide. Ini semua ingredient yang premium yang ada dalam Instablank, yang disukai, yang sangat-sangat para dermatologist suka, dan ada dalam luxury skincare and makeup product. Okay, and now saya akan tunjukkan macam mana nak apply dekat muka. Okay, tadi pagi saya hanya pakai sedikit moisturizer dengan lip balm saja. Okay ya.
first kali you boleh pakai dekat dahi and then sekitar seratakan. Memang terasa sejuk sangat hydrating. You boleh tengok instantly glow. Okay, hari ni saya hanya pakai sikit sebab kita nak save masa. Okay, sejak saya guna Instablank ni saya bersiap lebih cepat dan selalunya saya cuma guna Instablank, concealer and lipstick. Itu adalah harian rutin makeup harian saya lah. So seterusnya ingredient ni macam Miss Sarah cakap tadi, membantu mencerahkan, menyerikan muka. So saya dapati saya punya liang kulit ataupun pori-pori kulit secara langsung mengurangkan menjadi kecil dan mengurangkan jerawat. So ia membantu menawat tona kulit saya yang tak sekata. Macam dulu saya kata saya ada wajah kusam kan, and saya juga ada sunburn. Memang kulit macam saya ada kulit dry skin, so sangat susah untuk hilangkan sunburn. Tapi bila guna Instablank ni, dalam 2 hari saja dia boleh membrighten my original skin tone. Okay, so dia sangat efektif as skin moisturizer sebab sekarang ni pun saya rasa lebih lembap dan lebih segar. So dia juga adalah sebagai we can say that it's a gorgeous, beautiful glow. You boleh dapat this effect dalam di wajah you. So bila semakin kerap you pakai Instablank, kulit akan lebih cepat berseri dan radiant. So apa yang best yang lain daripada yang lain kalau kita guna Instablank ni? Okay, 95% ataupun 95 orang yang dah guna nampak kesan kulit dia lebih cerah, lebih glowy, lebih sihat. Okay, and untuk Muslim jangan risau, jangan ragu sebab dia diiktiraf oleh IFANCA, iaitu Islamic Food Nutrition Council of America. Okay, ini maksudnya dia ada halal certification. So, ia mesra wuduk. Maksudnya apa mesra wuduk tu? Ia tak menghalang air, penyerapan air. So, jangan risau kalau you pakai Instablank sahaja. Bila nak solat, you hanya ambil wuduk. You tak perlu removekan apa-apa di wajah you. You just terus ambil wuduk dan solat. Kan, simple kan? So, yang paling best, it's all dia untuk semua skin type, semua jenis kulit, dry skin, oily skin ataupun sensitive skin pun boleh. Ini adalah wajah saya. Memang kita best skin saja, kita tak pakai apa-apa. And then sebelah dia after tu, saya cuma pakai sedikit concealer dan lipstick. Concealer tu sebab saya ada masalah dark circles, so saya ada pakai concealer sikit lah. Itu saja. So best tak best? Best kan? Boleh cakap best ke tak? Nak ke tak? Okay. Itu saja daripada saya. Back to you, Sarah. Okay. Alright, terima kasih kepada anda semua kerana bersama dengan kami sehingga ke akhir rancangan. Semoga anda belajar satu atau dua atau semuanya pada hari ini dan cantik dan ceria untuk Syawal dan sihat sepanjang Ramadan. Terima kasih kepada semua dan selamat bersiap sedia untuk iftar.